Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين ومن الأمراض يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراساتنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد، اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang mulia ini, iaitu pagi hari Sabtu daripada tanggal 14 daripada bulan 5 2022 lah, bersama dengan 13 Syawal 1443 Hijriah. InsyaAllah kita akan bersama lagi di dalam ruangan pengajian at-tafsir daripada surah Al-Jathiyah. Setelah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala khabarkan kepada kita sebagai manusia, terutamanya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan hal-hal keadaan-keadaan mereka yang tidak beriman. Apabila Al-Quran itu sampaikan kepada mereka, apakah mereka menzahirkan pendirian mereka, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun royak pada awal daripada surah, iaitu awal pada surah lah, iaitu ayat yang ke-12 tu. Tuhan kata, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriya fulku fihi bi amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.
Mana kata berapa keratan itu, iaitu 4 keratan di situ tu, Tuhan nak royakkan kepada kita tentang hal Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan nikmat kepada manusia yang tak mau nak terima kasih kepada Tuhan. Tuhan ni dia beri belaka, dia beri kapal belayar dalam laut supaya waktu baikkan benda-benda yang pedah bagi hidup manusia. Nah, Allah Ta'ala yang memudahkan laut, al-bahr, mana laut di situ, bagi gunaan kamu. Kita nak guna laut tadi itu, Tuhan memudahkan supaya kapal-kapal belayar padanya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bi amrihi, mana dengan perintah Tuhan. Kita duk tengok kapal duk lalu dalam laut, hak berat-berat tu duk bawa barang kita berpiko-piko. Beberapa perkara yang berat-berat tu, orang pengen kata gapo, kontainer lah. Kontainer yang ada di dalam perahu hak besar tadi tu. Lalu dalam laut dengan cara mudah. Apa tu? Bi amrihi, dengan kehendaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa tu hewat gitu? Supaya kamu itu dapat mencari rezeki dari limpah kurnia, dan juga supaya kamu itu bersyukur kepada Allah. Limpah kurnia min fadlihi, daripada kelebihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada ini makhluk, kepada manusia terutamanya. Harap-harap dia tu, manusia tu boleh syukur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Tapi Tuhan wari ayat ni punya munasabah lah dengan ayat depan tu. Kenapa? Kerana ayat depan tu, orang yang afakin asim, orang yang dusta, sangat berdosa tu, sikap ia lagu mana? Sikap ia dengan ayat Tuhan, orang baca di atas dia, iaitu Rasul. Thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'aha. Yang kerah seolah kata tak ada dengar gapo. Sebab tu Tuhan bakit nikmat tu. Ya, bakit di sini ni bukan Tuhan nak bakit dalam arti kata nak uji manusia tu kena duk ngepek ke. Tak. Tetapi Tuhan bakit di sini ni nak royak kepada manusia, kata kelebihan hak mu dapat semua tu Tuhan belaka wi kamu. Sebab tu dia khitamkan ayat yang ke-15 tu, siapa dia buat amal yang molek, maka bagi diri dia. Siapa buat tak molek, maka di atasnya. Semua itu, semua kamu itu kena kembali kelik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Tengok. Ni sebagai khulasah kesimpulan. Khulasah kesimpulan. Setelah daripada Tuhan duk royak hal keadaan nikmat dia kepada manusia, Tuhan nak pindah masalah pula. Pindah masalah di sinilah mana pula? Nak pindah royak kisah lain pula. Ni panggil kata dalam surah kita ni, kita duk belajar mengaji ni, ia banyak duk royak. Ya kita bukan duk kecek wah tula, ya tak jadi. Nah, terkadang duk kecek wah tula, orang pasal kecek wah tula ni orang pecang dah. Nampak tak tu? Orang pecang dah, orang siapa umur, makna umur banyak dah. Ia kecek wah tula, kalau bahasa sia panggil waitong. Tu anak cucu kena sabarlah sikit tu. Hak tu tak apa. Kita boleh duduk dengan dia, suka, boleh bawa dia pergi berjalan gitu, ini tak ada gapo. Tapi masalahnya kalau kita kecek masalah agama, dia duk pusing wah tula ni, ia tak jadi. Menunjuk kata ilmu tak berlari kata. Nampak tu tak? Kecek lama mana duk kecek putar klik spot pak tula. Bukan lagu tu. Tu tak? Ya bukan lagu tu. Sebab tu di dalam Quran ni Tuhan nak ajar kepada kita, kecek sini sudah buku, nak kecek sudah juga. Bukan kecek tadi nak sudah buku, lain pula. Tu pasal satu. Tu salah juga. Di sini Tuhan nak royak kecek mula-mula. Sudah buku mula-mula. Mari Allahul ladzi sakhara lakum. Sudah buku. Walaqad ataina bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwah. Jadi satu
satu satu kisah ke satu kisah. Satu hal ke satu hal. Satu keadaan ke satu keadaan. Tu cara kita tu hendak hajar belaka tu. Tu hendak hajar belaka, kecek wah tula pun tak leh. Kecek tak suk buku pun tak leh. Kecek tak ada kesudahan. Nak pegang tak leh. Gapo dia kata no. Ni tak leh. Quran ni hajar cara bercakap, cara mikir. Bukan sekadar nak mengingati akhirat saja. Tak. Nak pakai dalam hidup pada dunia ni lah Quran ni. Jadi tak melewatkan masalah. Mari kita tengok ayat yang ke-16 tu hari ni. Ayat yang ke-16. Situ dekat ayat 16 tak? Mari kita tengok ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala kata lagu mana kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Mari kita pakat tengok apa hak maksud Allah Subhanahu wa taala kandak di sini. Dengan cara sepatah lalu dulu kita perhati tengok pada ajaran Tuhan kita tu, perhati molek. Tuhan yang nak royak kita ni benda pedah lah bagi kita. Tak ada nak royak kata Tuhan nak royak benda tak ada pedah bagi kita. Tengok molek. Dan demi sesungguhnya. Tuhan supah tu. Kalau walaqad. Dan demi sesungguhnya kami telah memberi kepada Bani Israel akan kitab. Alkitab di situ makna macam mana? Katanya ahli tafsir dengan cara sebulat suara lah di sini ni makna beri Taurat. Bani Israel ni puak-puak pengikut Nabi Musa lah. Beri kepada Nabi Musa seolah kata beri kepada Bani Israel. Tapi dia tak ada royak dalam sini kata walaqad ataina Musal kitab. Dia kata walaqad ataina Bani Israel al-kitab. Pindah daripada gapo? Pindah daripada Musa kepada kaum dia. Apabila Musa tu dapat, jadi kaum dia tu sertailah. Mana dapat juga. Maka dengan cara uslub Quran ini, cara susun ni, cakap pe Quran ini, Tuhan royak kata Bani Israel pun dapat kebaikan, dapat kitab juga, dapat Taurat juga. Sebab tu nak pergi buat kata, Quran, Taurat, Injil ni dapat ke Nabi. Hak boleh nak buat amal. Kita, ummah, tak kena duduk bergaduh dengan dia. Jalan balik belakang kan sudahlah kita ni. Kecek di situ tu, apa yang kata, kita kena tilik lah pula. Apabila boleh ke Nabi kita, boleh kepada ketua kita, kita sebagai pengikut orang beriman, masuklah juga kita dengan ajaran tu. Sebab tu Tuhan tukar uslub di sini. Walaqad ataina Bani Israel al-kitab. Akan apa? Akan kitab. Kitab di situ tak lain tak bukan mana kan? Mana at-Taurat. Mana at-Taurat. Semua ahli tafsir kata gitu belaka. Wal hukma. Dan hukm. Apa makna hukma di sini? Dan pangkat. Dan pangkat. Pangkat berapa Pangkat kehakiman. Tu ulama kita terjemah gitulah. Setengah dia kata al-hukma di situ makna al-ilm. Ilmu pengetahuan. Tuhan wi kita serta ada dalam tu ilmu pengetahuan. Wan nubuwata dan pangkat kenabian. Pangkat kenabian sungguh buat Bani Israel ini bako dia tu. Buat bako ni jadi nabi bukan tak ada lah. Bahkan banyak bako Bani Israel ni dapat jadi nabi. Bako mana Bani Israel? Bako Nabi Yaqub lah. Yaqub anak dia. Yaqub anak Ishaq. Ishaq anak dia. Usama.
Anak Yusuf. Ishak, anak dia. Anak dia Abdullah. Anak Ibrahim. Mak dia nama apa? Mak bagi Ishak nama apa? Mak Nabi Ishak nama Siti Sarah. Siti Hajar mak Nabi Ismail. Ingat. Tu nak ayat kata Tuhan beri kepada puak-puak dia ni. Beri kita, beri beri ilmu, pengetahuan dan berikan pangkat kenabian. Beri pangkat kenabian. Maka tak lain tak bukan kitab di situ tu kita ayat dah makna at-Taurat. Wa razaqnahum, dan Allah Taala itu razaqnahum. Apa makna razaqnahum? Dan kami kurniakan kepada mereka Bani Israel tu gapo kurnia? Bayan minat tayyibat, daripada benda-benda yang baik. Apa makna benda-benda yang baik di sini? At-tayyibat, benda yang halal. Benda yang halal. Daripada makan ni yang sedap-sedap, daripada pakaian yang mewah-mewah, dia boleh. Tetapi puak dia ni golek ke tak ingat nikmat Tuhan. Sebab tu dalam ayat yang lain tu Tuhan memperharakan puak dia ni makan daging lama mana. Apabila kenanya najis di kain dia, tak boleh nak basuh, kena guting tahu. Nak buai tahu. Sebenarnya Tuhan razaqnahum minat tayyibat. Tuhan wi kebaikan, merazki kepada mereka itu, mengkurniakan kepada mereka itu daripada kebaikan. Dengan sebab mereka itu tak pandai nak syukur, Tuhan lipat balik nikmat tadi itu. Seolah kata tarik balik. Dalam keadaan mereka itu khabar tak khabar, tapi nak guna dengan cara sepenuh tak boleh. Nikmat Tuhan ni jangan. Kita duk baca sama dahulu dengar tu kan. Fa kafarat bi an'amillah. Mereka ini kufur dengan nikmat Allah Taala. Fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Lalu Allah Taala balikkan daripada hak duk kenyang molek-molek jadi lapar. Hak jadi duk tenang molek-molek jadi takut. Ni kena jaga nah. Ni kita kena jaga daripada nikmat hak Tuhan wi kita kena jaga. Jaga dengan apa? Jaga dengan asyukur. Dengan syukur. Syukur ni makna gana? Makna gembira hati mula-mula sekali. Ingat terhadap nikmat ni hak Tuhan wi belaka kita. Kita tak ada daya upaya pun Tuhan wi belaka kita. Tu molek dah tu. Timbul daripada hati. Kemudian syukur dengan perbuatan. Macam mana syukur dengan perbuatan? Syukur perbuatan kita kena beri, kita berasa juga kata orang hak berhajat tu kita kena tolong dia. Beri derma, beri sedekah, berinya pertolongan. Boleh. Sekadar mana kita boleh buat lah. Sekadar mana kita boleh buat. Itu mana kata syukur dengan perbuatan. Syukur dengan hati, syukur dengan perbuatan. Perbuatan, jangan gunakan kelebihan hak Tuhan wi kita dalam jalan nak lawan Tuhan. Jangan. Ni boleh duit banyak, nya guna duit jalan hak tak kena. Nya guna balik berjudi. Nya guna balik nak zalim kok orang. Nya guna balik nak pesing kata memunuhkan masyarakat berbagai-bagai. Ada kekuatan nya katak orang, nya tumbuk orang. Nya rapah barang orang, nya hipik tanah orang. Ni tak boleh. Ini mana tahu orang tak syukur. Tuhan wi dia fasih lidah, nya kata ke orang. Nya menyakiti orang dengan lidah dia. Ni tak boleh.
Ni tak syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagikan kepada dia. Hak lagu ni tak lama duk. Tak lama. Tuhan tarik kelik, cabut kelik. Ni hak takut ni. Kita jangan buat mudah. Nikmat hak Tuhan wis semua tu kepada kita, nak cuba saja. Nak cuba kita kata, ashkur am takfur. Mung nak syukur, ke mung tu nak kufur. Dua tu. Tengok dekat-dekat. Kufur dengan syukur. Kufur nikmat, syukur nikmat. Ni khusus bagi mereka yang beriman. Kalau orang kufur sebenar tu, mana? Cuba kita tengok. Firaun tu hawinya mana dia? Tapi tu cabut kelik tak? Cabut. Qarun, dah lah kaya. Anak koci dia tu pikul tak bau. Orang lelaki lemah nak pikul. Anak koci harta benda dia. Tapi dengan sebab dia kufur, fakhasafna bihil ard abidarihil ard. Mana kata Tuhan suruh bumi ni serok dia. Ni berlaku, cuba kita tengok di luar-luar negara, terutama negara-negara pasal deraka ke Tuhan banyak-banyak tu. Bumi serok, kereta turun. Serok umuh turun. Seroknya tepat duk kerja turun bawah patak tanah. Serok betul-betul. Ada zaman kita, ya boleh tengok. Kalau kita tatabbu' al-akhbar, mana kata kita tengok khabar-khabar, boleh kita tengok. Dengan jelas perkara-perkara lagu tu. Nampak tu tak? Dengan jelas. Namrud, lawan Nabi Ibrahim, lah mana jadi nikmat penuh benar. Jelas belaka tu. Nampak tu tak? Jelas belaka. Nanti tengok orang Yahudi mana nak selamat. Orang hak deraka Tuhan, hak besar-besar tadi itu, orang dengan cara lahir-lahir, zahir-zahir tu, ya tak lama. Cuma terkadang kita tak sampai khabar. Sebab demo pun tak sebuka khabar. Kita tahu, takut jadi ibrah bagi demo. Ibrah bagi kita. Dan seksa bagi demo. Ya katuk. Khabar duk tangan dia belaka. Tak apalah. Ni nak ayat kata pasti berlaku sebagaimana Tuhan royak apabila kita itu tak pandai syukur nikmat Tuhan. Setelah daripada tu, pada akhir ayat yang ke-16 ni Tuhan kata mana? Wa faddalnahum 'alal 'alamin. Mana kata dan sesungguhnya dan Allah Ta'ala itu memperlebihkan. Mana kata Tuhan melebihkan nenek moyang mereka di atas orang-orang yang ada pada itu masa. Alal alamin, alamin di situ bukan makna fi kulli zaman wa fi kulli makan. Bukan sepanjang, tak. Pada zaman itu sahaja. Pada zaman puak-puak Bani Israel dah ada tu, orang yang ada atas muka bumi ni, mana kata tak ada pia nak boleh mengatasi dia. Tak ada siapa boleh nak lebih daripada dia. Terkadang kalau kita tak dengar dari ahli tafsir sendiri dengan cara jelas, terkadang orang daripada Bani Israel ni yang mengaku diri dia Bani Israel, anak cucu bagi Musa dan sebagainya, yang ada di Palestin, hak rapah tanah orang Islam tu, bumi orang Islam tu, dia kata dalam Quran sendiri puji buat kami, dia kata. Wa faddalnahum 'alal 'alamin. Al-'alamin di situ mana makhluk semua, dia kata. Tetapi apabila kita pergi tengok tilik di dalam ahli tafsir ataupun dalam kitab-kitab yang mensyarahkan akan al-'alamin di sini, maknanya maksud di situ makna orang pada zaman itu sahaja, bukan umum. Bukan umum. Orang pada zaman itu sahaja, bukan umum. Jadi Tuhan nak ayatlah di sini ni. Ada pentafsiran daripada ayat-ayat lain, cuba kita nak masukkan di sinilah supaya kita manhaj salah kita ni nak tafsir Quran dengan Quran. Serta kita nak tengok perkataan daripada alim ulama kita
yang mengkemukakan kepada kita dengan terangnya. Dia kata telah sebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada ini ayat bahwasanya Allah Taala melebihkan puak-puak Bani Israel itu di atas al-alamin. Alamin di situ makna makhluk lah utamanya. Makhluk penduduk bagi ini dunia makna manusia, tak ada hak lain dah lah. Tapi dengan dikhususkan jalan mana? Boleh kata pada zaman itu sahaja. Tak meliputi pada setiap zaman. Kerana Quran kita ni kita kena ingat dah. Quran kita kena ingat wijelah ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun. Sidang yang dihormati sekalian, kata Quran kita ni, kita nak faham dia, jangan kita faham satu ayat. Jangan kita faham satu ayat ataupun satu jumlah. Tak boleh. Pasti kita kena tengok ayat yang lain dan jumlah yang depan dan jumlah dan di belakang. Kalau bahasa orang mengaji sikit itu, ia kecek. Kita biasa dengar tak apa. Kalau kita orang tak biasa dengar, kita biasa dengar. Ya kita kena belajar. Kalau belajar ni, ya jadi orang mengaji juga. Nampak? Orang mengaji juga. Terkadang kita mengaji umpama ni, Tok Guru tolong bawa kepada kita ni benda yang tak ada di dalam kelas. Orang kanak-kanak kita duk mengaji ni pun ada. Sebab tu orang mengaji dengan cara orang pengen kata, dengan cara tidak ada paksa semata-mata bulat nak mengaji. Ya banyak lagi ilmu pengetahuan. Dan ilmu dia jadi berkat. Ilmu dia jadi berkat. Jadi dalam Quran kita ni ia ada as-sibaq was-siyaq wal-lihaq. Sibaq mana pala ayat. Di pala ayat, as-siyaq di tengah. Cek tengah. Kemudian al-lihaq belakang ayat. Jadi ayat Quran ini Tuhan ayat dah kata afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mun tak perhati ke, tak tadabbur ke, tak tengok jadi jelas ke isi kandungnya Quran? Tu makna kata afala yatadabbaruna al-Quran. Jika Quran ini datang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya didapati belawai sama sendiri, tak boleh nak beripung langsung. Jangan kita dogi faham kata la wajadu fihi ikhtilafan katsira, mana kebanyak ke tak belawai. Ada sikit hak belawai. Tak. Ayat ni panggil la mafhumalah. Tak ada di situ, makna kata kan tak ada banyak, makna kata sekali lalu dah habis licin dah. Tak ada tinggal walaupun ruang sikit pun kata belawai sama sendiri, tak ada. Kenapa? Kerana Quran ni yang mari daripada Tuhan. Dia nak pergi belaga sama sendiri tak boleh. Orang duk kata, kalau kita beriman dengan ayat ni, belagalah dengan ayat ni. Kalau kita pakai ayat ni, belagalah dengan ayat ni. Ini orang panggil orang tak erti Quran. Orang tak memahami dengan Quran. Orang tak ada mengagungkan akan Al-Quranul Karim. Orang nak cari makan, ya lagu tu. Nak menggonjel, nak mengkeruhkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Tak, lagu tu tidak. Tak boleh nak jadi. Fas'alu ahla zikr. Cuba kita tanya ahli ilmu. Sungguh tak belawai Quran yang kata ni? Didapati kata tidak sama sekali. Faham tu tak? Ni kita kena tanam dulu sini. Baru dia tumbuh dengan cara bagus dan molek. Kalau kita tak tanam sini, dia punah. Punah fahamnya kita. Punah fahamnya kita terhadap apa? Terhadap Quran yang kita beriman. Mereka yang beriman dengan kitab tu. Rukun ni ke? Iman kita dan ni perkara. Salah satu daripada rukun, kita beriman dengan Al-Kitab. Kitab itu makna kan? Al-Quranul Karim. Jangan kita bubuh fahami perasaan kata Quran ni belawai sama sendiri. Tak boleh. Walaupun orang hak pesing ahli fitnah nak mengajak tu, tak apalah dia kerja dia.
Tapi kerja kita sebagai orang Islam, ya kita kena jaga diri. Ada dakwa kata Quran belaga sama sendiri, ya tak boleh jadi. Sebab Tuhan jamin kata Quran tak belaga sama sendiri. Nampak tu tak? Ni tepat yang tak sama di antara manhaj salaf yang duduk di atas bantasan hak sungguh dengan manhaj hak lain. Sebab tu ulama Yusuf ngaji molek tu. Cara kita nak faham Quran daripada tokoh-tokoh ulama hak duduk di atas bantasan salafus salih. Nampak tu tak? Salafus salih hari ni alhamdulillah timbul. Sebab itulah ahli fitnah, mereka itu senantiasa nak keruhkan rupa Al-Quran supaya kita itu jadi jauh daripada Al-Quranul Karim. Dan kita pergi pujakan perkara yang lain. Perkara daripada teori itu, teori ni untuk nak ayat Quran ni tak boleh kita nak percaya kena belaga sama sendiri. Ini bukan. Wallahi bukan perkara lagu ni. Saya berani sumpah di sini kata tidak sama sekali lah. Tuhan jamin kata afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tak boleh nak jadi. Kemudian insya-Allah kita akan masuk bab dia lah. Bab dia cara nak pelaga ayat Quran lagu mana? Mari ikuti bersama. Jadi Tuhan sebutkan makna di sini ni ada pada tempat yang lain. Tengok. Ya Quran ini ya ada apabila tak jelas sini, itu makna kata mutasyabihat. Wajib kita kena kembali kepada muhkamat. Ya dua tu ya Quran. Muhkamat ni mana hak nyata, hak jelas. Mutasyabihat ni hak jadi tak jelas. Tak jelas di situ. Tapi apabila kita kembali klik di sini, jelas molek. Dan kita jangan dok pegalah kata ayat mutasyabihat kena kepada ayat perbuatan Tuhan. Ayat sakut paut dengan sifat Tuhan. Hak tu jangan. Itu bukan hak tu cara mikir, bukan hak orang duduk di atas manhaj salaf. Nampak tu tak? Hak tu bukan mazhab salah. Mazhab hak lain hak tu. Bukan mazhab yang diberjalankan oleh para tokoh-tokoh ulama salaf. Biar salaf. Mula-mula sekali Rasulullah, kemudian sahabat tabi'in, atba'it tabi'in. Tak. Nampak? Jangan ada bubuh dalam dada lah. Jangan ada bubuh dalam fahami hak tu. Salah. Nah, saya berani tegah di sini kata salah. Kerana itu tu orang kesal daripada perkara yang lain. Perkara yang lain. Mari kita tengok. Tuhan kata dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-47, Tuhan kata, Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Bani Israel, mengingatilah nikmat aku ni yang aku menikmati di atas kamu. Sesungguhnya aku itu melebihi kamu di atas al-alamin, di atas manusia yang lain daripada jenis hakmu. Sungguh puan ni cidik sungguh. Pak Bani Israel ni yang cidik sungguh. Tapi cidik pesing tak pandai nak syukur ke Tuhan. Supaya orang kita bijak pandai, tapi tak kedekut bakhil ilmu. Orang yang ada ada harta benda banyak, tetapi tak keluarkan hak dia daripada hak harta. Ya manusia kita ni ya banyak jenis. Terkadang pandai sungguh, tapi nak tupai tak boleh. Tak gitu. Cidik sungguh. Nak tupai tak boleh. Ni Bani Israel, ia guna kecidikan dia tadi itu tak kena pada tepat. Hak warning lah, hak tu ada celah ni. Bukankah semua hak berimeh, tak apa dah molek lah berimeh tu, ya ada berimeh, bukan tak ada. Tapi hak ni tu ada royak bagi orang yang melampau di kalangan Bani Israel. Gunanya kecidik pandai dia tu, kelebihan tu hawi ke dia, tak kena pada tepat. Orang Yahudi, orang Nasara, gapo nama ni, ya cidik. Tapi, ya guna untuk gapo? Untuk nak memunuhkan ad-dunya, al-alamin. Dia sendiri nak memunuhkan. Juga, Tuhan kata dalam tempat yang lain, وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Tuhan beri ilmu puak ni. Dan Tuhan lebih di atas yang lain. Nak berdeki tak boleh, Tuhan beri. Allah Ta'ala beri. Tuhan tahu ke tak kata yang nak buat apa dengan ilmu hak Tuhan beri kelebihan? Ya tahu. Tapi Tuhan nak cabar.
Sebab tu kita royak di pada awal tadi tu nak royak kata kan? Nak royak kata kecidik ke pandang nikmat gapo hak dapat mari untuk nak tengok. Nak tengok apa panggil? Ilmu zuhur orang panggil. Tuhan tahu dah sia kala dah, tapi nak menzahirkan pada waktu yang manusia itu ada. Lah mana? Kata puak ni aku beri sungguh kecidik pandang. Tuhan tak kena dok royak dah kepada diri dia, dia tahu dah sia kala dah. Tetapi ia nak menzahirkan pada waktu yang Tuhan mengadakan mereka itu ada. Sini timbul ilmu zuhur orang panggil. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian banyaklah daripada perkara-perkara ayat-ayat hak Tuhan sebut tu daripada surah Al-Baqarah ayat 47 dan daripada surah Dukhan ayat 32 dan daripada suratul A'raf ayat 140. Dia kata qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal alamin. Mu nak cari Tuhan lain ke? Puak ni apabila Nabi Musa pergi kepada Bukit Tursina menajak Allah Subhanahu wa taala, fa akhraja lahum 'ijlan jasadan lahu khuwar faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Waktu baik anak lembu kata hak ni Tuhan buat kita dan Tuhan buat Tuhan Nabi Musa, tapi Musa terlupa. Lalu Tuhan waktu qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Mung nak cari Tuhan lain ke puak-puak Bani Israel ni? Sedangkan Tuhan memuliakan, sedangkan aku memuliakan puak kamu. Dia tak pandai syukur. Ada nah orang tak pandai syukur. Tak pandai terima kasih. Orang buat baik setara mana tak nampak baik. Orang pesen ni mati tak selamat. Orang pesen ni mati tak selamat. Sebab kita ada ayat kata tidak ada perasaan. Tidak ada perasaan. Laisa lahu dhamir. Tidak ada bagi dia itu perasaan. Tu takbir al-Arabi mana tak ada perasaan bagi dia. Wah, baik setara mana tak jadi perasaan, tak ada perasaan gapo. Ni puak ni. Puak hak semeh dengan Bani Israel. Faham tak? Maka ayat ni ayat Allah Taala duk royak ni ayat yang ke-16 ni lah perhati molek. Bila ni kata wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, belum daripada kedatangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal Banu Israel dengan umat Nabi kita alaihi salatu wassalam sekarang lah ni Tuhan lebih hak mana? Tuhan lebih hak mana? Jawab dengan cara jelas dalam Quran kita sendiri royak kata lebih umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas Bani Israel. Ada apa ayat ni Tuhan bawa datang mari ya wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Akan tetapi pada zaman dia, pada masa dia, belum daripada kedatangan umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mana faham lagu ni? Aku Tuhan lagu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyata kata bahawasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada Bani Israel dan Tuhan muliakan puak-puak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Tuhan kata. Kata ana? Katakan asal ni? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik ummah yang dikeluarkan kepada manusia. An-nas di sini umumun nas, bukan tertentu saja dah, semua. Makna kata kita ni Allah Ta'ala waktu be umat Nabi Muhammad ni khususnya pia ni. Kuntum di sini ni humus sahabat. Para sahabat, para tabi'in. Ni puak ni. Hak kena mula-mula sekali humus sahabat. Kemudian orang hak wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, maka duduk di atas jalan tu belaka. Lah mana wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin? Mana pakai akidah serupa dengan sahabat pakai. Pakai cara syariat sebagaimana sahabat pakai. Pakai akhlak serupa sebagaimana sahabat pakai. Tu makna kata wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ada tu. Masa tokoh-tokoh ulama kita dulu
Jami-jami Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kelang kabut teruk tu. Masa tu. Tokoh puak pala-pala puak dia, puak Jahmiyah pun ada zaman tu. Puak Qadariyah pun ada zaman tu. Puak Sabaiyah pun ada zaman tu. Murji'ah pun ada zaman tu. Jabariyah pun ada zaman tu. Tak gitu. Puak-puak apa yang kata musyabbihah pun ada zaman tu. Tapi mereka itu tak tukar walaupun sikit pun. Akidah mereka jalan supaya sahabat jalan. Nampak tu tak? Akhlak mereka supaya dengan sahabat mereka jalan. Juga masalah syariat mengikut keadaan pula. Hak tak ada dalil tak apalah, ijtihad jumpa dalil ya tukar pula. Supaya Imam Malik ia kata asal tak ada sunat pun kita basuh kaki, yang kita gonyuh di bawah celah kaki tu. Dia petua dengan itu perkataan, tiba-tiba apabila dalil sampai ke dia, balik. Dia tukar. Tak sunat pula sebab dalil siapa. Ya gitulah. No ayat kata mereka itu jaga. Bukan makna kata, tak boleh kita nak pakai, akidah salah sekarang lah ni. Awak apa kabut banyak, dia kata. Nah, supaya dengan masa aimbung banyak, kita kena buka pelita lah. Bukan buka pelita lik malam saja. Kabut banyak tu. Masa tu kabut teruk lagi. Tapi mereka tak tukar. Itu makna kata, وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Mereka yang ikut jalan mereka itu dengan cara elok. Sehingga bila tu? Ila yaumiddin ay ila yaumil qiyamah. Bukan sekadar kata zami aulamah saja. Globalisasi saja bukan. Mana dunia tidak ada sempadan saja ada. Bukan masa kita sekarang. Ila yaumiddin, ila yaumil qiyamah. Heran tu. Kalau gitu kuntum, kamu adalah sebaik-baik ummah yang dikeluarkan bagi manusia. Sikap ialah mana? Sikap khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kena suruh dengan molek wa tanhauna 'anil munkar. Tegah pada benda tak molek, kemudian wa tu'minuna billah. Sir gapo Allah Taala mentakhirkan wa tu'minuna billah. Sir gapo? Rusia gapo? Sedangkan kalau kita suruh dengan baik, kita tegah perkara yang jahat. Kalau orang tu tak beriman, adakah guna? Tak. Tetapi apa dalam ayat Quran di sini Tuhan raya kata wa tu'minuna billah, kemudian daripada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa? Li ahammiyah, kerana ada kepentingan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebab tu Tuhan takdimkan mendahulu di atas al-iman. Sedangkan iman itu bahan, dia kena ada depan sebenar. Tetapi ditakhirkan lafaz wa tu'minuna billah, kerana ayat kata nak jadi baik bukan sekadar orang beriman saja. Hak tu ayat kata kuntum orang molek tu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya kena ada konsep dia al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebab itulah orang daripada orang tak beriman, dia mikir lagu mana, dia nak ilrak, dia nak buat tubik we habis. Kata manusia kita jangan duk paksa, dia kata. Sebab tu sekarang lah ni boleh minum perkara yang memabukkan. Boleh kita nak semok dengan orang mana-mana apa tak apa, tak ada kena apa tak apa. Mau nak tidur dengan dia, mau nak buat apa ikut mung lah, dia kata. Dia nak boleh we habis. Sebab apa? Sebab dia cemburu terhadap ayat ni. Ya kita boleh jadi molek sebab konsep kita ada suruh dengan baik, tegah pada jahat. Sekarang lah ni nak tegah tak boleh. Aku duk tengok mu duk makan perkara yang mabuk di atas kereta, di atas berapa, ai nak tegah tak boleh. Kena dengan undang-undang. Ya buai tu baik. Pia ni kerja buat Bani Israel tu. Nampak tu? Kerja buat Bani Israel tu lah. Mai duk tekan orang hak luar daripada dia ada kuasa. Ya ada kuasa. Ya boleh buat. Ni nak ayat kata, ayat yang kita duk baca ni, kalau kita suluh pada wakil benda yang kita duduk, nampak. Wakil yang kita duduk ni, makna kata, suasana yang kita duduk ni, ya nampak. Ya tak sewa suruh dengan baik, tak sewa tegah daripada perkara yang tak molek. Ya tak wi. Sebab hak ni konsep ataupun loko yang menunjuk kata kita adalah sebaik-baik umat.
Ustaz nak lari itu budak pelajar lah ni. Tak boleh. Katak dia, nyewak dia. Tak gitu. Nak hajar, nak gapo. Tak. Juga kita perhati tengok. Mak pak nak kata, nya lari anak-anak lah ni. Nya tak akal. Ni je lah. Dia nak buai tu bik konsep ke apa nama, dasar kata, suruh dengan baik, tegah dengan jahat. Sebab tu kena bina kita ni duduk dalam keadaan yang pesen kata, nak lari menyakit tak boleh lah. Kena duduk dengan menyakit. Nak buat lah mana? Menyakit dah ada dah. Tapi kita nak buat lah mana? Kita nak jaga, apa yang kata, nak win menyakit tu tak melam. Lam ni makna kan? Tak menata. Menyakit dah ada dah. Tapi nak buat lah mana? Win dia tu tak bergerak sikit. Nak pergi kata tak menyakit, tak boleh. Tak jadi dah. Penuh hari ni. Tak tahu nak buat. Terutama anak Melayu, anak orang Islam kita. Tengok. Nampak tu tak? Cuba kita tengoklah dalam masyarakat. Jadi kata kau orang tengok sendiri. Ambil di pangkat tinggi-tinggi dia turun tengok. Gapah duk berlaku. Barulah kita nampak. Barulah kita nampak. Kalau gitu, ayat kata, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, bila? Belum daripada kedatangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang umat Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, umat kita lebih baik pada dia. Lebih hebat daripada dia. Nisbah bagi pangkat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lepas tu kenapakah kita ni jadi duduk bawah daripada orang kalau kita tengok. Sedangkan Tuhan nak akadkan kita dengan sebab tindasan. Dengan sebab tindasan. Faham tindasan tak? Mana kata yang nak tindah kita turun. Nak katuk jalan, tak buka jalan. Orang kita kalau ada kepanaya tapi tak ada jalan nak, tak ada jalan kita nak buat kerja. Dia tak naik foto. Supaya kita nak misal dengan cara mudah-mudah, supaya faham upuk tu ke. Dia boleh nak naik, tetapi kalau kita ambil muka tudung dia, boleh naik tak? Kenapa? Orang hak Bani Israel ada adalah ni, dia boleh buat segala-gala. Untuk nak naikkan dia boleh buat belakang. Hak mana duk teharkan dia boleh buat belakang. Islam dia kira, halal haram dia kira, tu kira ni. Dia tak boleh nak buat. Kata kalulah tujuan molek, cara kita nak pergi halal haram ikutlah, tak ada masalah. Ya bukan, tak boleh. Puak ni dia tak kira. Asalkan dia boleh nak pergi pada tujuan yang nak, dia buat ikut dia. Dia dengar dengan lagu tu. Nampak tak? Dia pergi selalu, dia supaya turun bangga. Kalau bawa psikar ke, tak nak gatih dah. Tak nak kayuh dah, pergi sendiri lalu dah. Ya gitu. Sebab itulah, setengah demo duk pakai kaedah kata, kalulah tujuan kita molek, jalan ni kita nak pergi, lah gapo pun. Ada ambil hak demo tu. Sebab tu tak jaya tu, kita pergi pakai hak demo, cerak tak jaya. Ya Tuhan janji kata tak jaya kalau kita pergi pakai hak orang. Nampak tu tak? Kita, orang Islam, yang ada lambang dia. Ada syiar dia. Ada benda yang jadi khususiat bagi dia. Yang nak pergi buat supaya demo tak boleh. Kalau buat supaya demo, jadi demo. Ya lagu tu ya. Tepat yang kita sebagai orang Islam ni kena duk ambil faham lah sini dah. Kena duk ambil faham sini. Jadi dua ayat katalah mana? Dua ayat hak Tuhan melebihi orang Islam di atas Bani Israel. Mana umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ayat mana? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surah apa? Surah Ali Imran ayat 110. Faham molek? Ingat baik tu. Kemudian satu ayat lagi Tuhan ayat kata, ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 143. Tuhan katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikian itulah kami menjadikan kamu ummatan wasata. Mana kan ummatan wasata? Wasata di situ mana kan? Ai khiyaran wa udulan.
hak terpilih dan hak seadil-adil. Hak elok, hak terpilih lagi elok. Hak lebih lagi cak mudah-mudahnya. Supaya apa tu? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya kamu itu jadi penyaksi di atas sekalian makhluk. Faham lagi? Dua ayat ni lah menunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kata umat kita ni lebih daripada Bani Israel. Apa tu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala cabutkan khairiyah daripada Bani Israel ataupun fadilah kelebihan daripada Bani Israel apabila kedatangan Nabi Muhammad dan umatnya? Apa? Limaza? Kenapa? Kerana mereka itu tak beriman. Dalil kata Tuhan, kata mereka itu jatuh pangkat sebab mereka itu kufur. Tuhan kata dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 100 atau ayat 89. Kata kerana falamma ja'ahum ma arafu bihi ma arafu kafaru bihi. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Maka apabila tak kala datang kepada mereka itu apa yang mereka itu tahu. Apa makna ma'arafu bihi? Makna kata sifat kenabian ke rasulullah puak ni tahu. Puak Yahudi ni tahu. Nasara pun tahu. Puak Bani Israel lah tahu. Tahu kan no? Tahu kata nabi itu nabi sungguh, rasul-rasul sungguh. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya kenal Nabi Muhammad seperti ya kenal anak-anak dia. Bahkan kata ahli tafsir, ya kenal Nabi Muhammad lebih kenal anak-anak cucu dia lagi. Tetapi falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Kufur dengannya. Apa? Hasadan bainahum. Kerana berdeki. Apabila ia kufur dengan benda yang dia tahu, dengan benda yang dia itu nampak tengok dengan mata kepala dia, tahu kata alamat ni rasul sungguh, nabi sungguh, pangkat hak tinggi tadi Tuhan cabut dengan sebab kufur, lalu Tuhan laknatkan dia. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka Allah Taala melaknatkan di atas orang yang kufur. Al-kafirin di sini perbuatan siapa ni? Buat Bani Israel. Jatuh pangkat dia. Allah. Nak jatuh tak payah ni. Tuhan beri, ya kufur, Tuhan buat tubik, cabut. Itulah orang panggil kata orang yang tak pandai nak syukur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Tak kekal nikmat sekali dengan dia. Tak kekal nikmat sekali dengan dia. Lalu insya-Allah kita akan tengok pada perjumpaan yang lagi akan datang ayat ke-17 tu, wa atainahum bayyinatin minal amr. Tuhan beri keterangan kepada mereka daripada urusan hak Tuhan ini dengan cara jelas, molek. Tapi apa mereka itu jadi tak boleh nak terima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung bersama pada perjumpaan yang lagi akan datang. Pada pagi ni sekadar inilah sahaja dulu. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan fahaman kita betul dengan apa yang Tuhan itu kehendak daripada isi kandungan Al-Quranul Karim. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma arhamna bil Qur'an ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.